Jadi bila saya masuk tu, saya ingatlah TV3 dulu macam mana dan sebagainya. Tapi bila saya tengok kawan-kawan media, dia alu-alukan dengan baik, nampak ikhlas, itu juga sejuk hati saya kerana bagi saya, itu hasil perjuangan reformasi PKR dan PH yang orang biasa tak nampak dengan jelas. Selepas 20 tahun saudara-saudari, yang muda-muda tak ingat media dulu macam mana. Kami yang tua ni ingat media dulu macam mana. Saya ingat antara perkara pertama yang saya buat sebagai aktivis, masa itu saya Presiden Kesatuan Pelajar. Bila Datuk Seri Anwar kena pecat 2 September, antara tindakan saya yang pertama, saya susun supaya mahasiswa pukul 11 pagi berkumpul bakar utusan kepada media perdana yang digunakan untuk merosakkan fikiran rakyat. Jadi orang macam saya bila akhirnya pusing satu pusingan sampai ke studio TV3 diberi ruang sepenuhnya, saya ingat ini hasil perjuangan kerana media kita pun faham jangan sekali-kali kamu membodohkan rakyat. Lepas ini media semua tahu kalau kamu cuba jadi alat untuk membodohkan rakyat, boykot. Kalau rakyat boykot, macam mana kamu nak bayar pekerja? Pendapatan tak ada. Jadi, mana-mana syarikat media tahu rakyat Malaysia sekarang cerdik. Dia boleh pilih mana yang dia nak. Sebab itu saya kata, saya tak bimbang sangat soal pilihan raya. Rakyat akan buat keputusan dan kita akan terima. Yang saya bimbang, macam saya sebut, bila saya tengok bajet yang dibentangkan, kita tahu masalah Malaysia makin parah dan makin parah. Sudah tentulah kalau tengok TV ke apa, menteri ke, dia otak zaman Tok Kadu. Dia fikir dengan mengumumkan bahawa ini bajet paling besar, 372 bilion. Paling banyak, ini akan memenangi hati rakyat. Sebab itu bila dia baca tu dalam parlimen tu sampai 2 jam, dia baca tak berhenti tu. Saudara-saudari ingat tak? Pakcik-makcik yang tengok, saya nak tanya satu soalan. Pakcik-makcik ada dengar tak dia mengupas mengenai masalah negara kita? Masalah kewangan negara kita. Apa sebenarnya punca yang menyebabkan harga barang tak terkawal, mata wang jatuh, gaji tak naik, pelabur meninggalkan negara, negara makin kurang wang sampai kena berhutang? Dia ada sebut tak? Tak ada. Tak ada. Tu dapat ini, orang ni dapat itu, orang ni dapat ini sebab dia nak tunjuk kononnya baiknya lah UMNO Barisan Nasional ni kerja dia untuk kebaikan tabur duit kat rakyat. Yang kurang cerdik, geng-geng Mat Sakau tu, dia duk tepuk tangan lah, kita akan dapat duit banyak lah. Tak cerdik. Duit tu bukan duit kerajaan. Duit tu duit kita. Duit kita sendiri. Kita bagi duit kat dia, kita suruh urus. Kita suruh dia urus supaya keadaan kita lebih baik. Nanti saya bagi contoh macam mana. Jadi kalau dia ambil duit kita, dahlah menyusahkan kita. Lepas itu bila dia bagi, ambil 100, bagi RM1, kemudian dia beranggapan kita akan berterima kasih dan tutup mata semua perkara lain yang tak betul. Kalau ada orang yang berfikiran macam itu di kalangan rakyat, bodohlah kamu. Itu duit kita. Kalau saya letak wang dalam ASB, ni wang saya. Contohnya pakcik tak? Bubuh duit dalam ASB, kita simpan dengan dia, lepas itu pulangan Allah cenonik 1%. Takkan kita nak berterima kasih kerana kita tahu kalau wang itu diuruskan dengan baik, kita patut dapat 8%. Dapat 1%. Itulah yang berlaku dalam belanjawan semalam. Sebab itu benda pertama saya nak sebut. Saya dah ulas semalam dalam TV3 lah, tapi saya juga tahu ramai yang Pakatan Harapan ni, bukan semua tengok TV3. Dia tengok ceramah. Saudara-saudari perasan tak? Satu benda yang tak ada lagi menteri ulas ni. Dia umum 372 bilion sebagai bajet paling besar untuk tabur duit supaya semua orang dapat.
Segala jenis pengumuman tu kalau boleh semua dia nak sebut. Sampai bapa tunggal pun dapat kan? Saya ingat selalunya ibu tunggal dapat. Pakcik kalau bapa tunggal boleh claim. Maksudnya yang duda pun boleh dapat sekarang. Tak pernah ada kategori itu sebelum ini kan. Dia tak satu benda. Tahun ini, ni bulan 10. Berapa ramai yang tahu jumlah yang telah dibelanjakan oleh kerajaan PAS UMNO Bersatu yang ada dekat Putrajaya sekarang? Berapa banyak? Ni sampai bulan 10 ni, belum habis bulan 12 lagi ni, sampai bulan 10. 380 bilion ringgit. Dia umum tahun lepas, dia akan belanja 332. Jadi bila dia umum tahun ini, untuk tahun depan dia akan belanja 372, nampak banyak lah, nampak ada pertambahan 40 bilion. Tahun ini berbanding tahun lepas, 372 berbanding 332. Dia tak sebut, dia rancang belanja 332, dia dah belanja over budget, atas budget ni dah 380 bilion. Maksudnya apa dia? Jumlah yang diperuntukkan untuk tahun depan sebenarnya lebih sedikit daripada yang kita dah sedia ada belanja sekarang. Jadi kalau dengan 380 bilion pun hasilnya kepada rakyat suam-suam, kuku orang kata, tak ada kesan sangat, harga barang tetap naik. Tahun ini jugalah kita ada masalah, harga telur lah, ayam tak cukup lah segala-galanya. Kalau 380 bilion, kita kucak-kacir macam sekarang, kalau tahun depan perbelanjaan dia lagi sikit, 370 bilion, dalam keadaan seluruh dunia makin bergolak dan tahun depan dijangkakan ada kemelesetan ekonomi global, pakcik-makcik bayangkan sendirilah, sebenarnya akan lagi teruk. Sudah tentu dia tak sebut. Sebab itu dia tak nak bincang soal masalah, soal diagnosis, soal kenapa salah. Dia nak umum saja. Sebab dia tak nak orang tahu sebenarnya wang tak ada. Dan macam mana teruk pun, dia hanya boleh berbelanja 372 bilion. Itu pun dia dah akan ambil pinjaman baru 100 bilion sampai hutang kita akan jadi 1.1 trilion. Saya nak sebut trilion pun tak reti dah. 1,100 bilion ataupun 1,100 juta. Tak boleh kira dah. Kalau kumpul anak batu 1 perak ni tak cukup.